Pada menghuraikan yang kusut ilmu fikih oleh Al-Haji Abdul Ghani bin Al-Haji Yahya, penggal yang pertama. Ada 3 penggal. Ini penggal yang pertama, bab ibadat, pada muka surat 54 yang Jawi yang Rumi tuan-tuan carilah. Pada bab dah masuk rukun sembahyang. Rukun sembahyang yang ketiga, hujung yang ketiga. Yang keempat lah, masuk keempat dah. Baik. Yang lepas, rukun yang pertama dalam kitab ini ialah niat. Kemudian rukun yang kedua ialah qiyam, berdiri. Dan yang ketiga takbiratul ihram. Jadi sebagai ulang kaji, takbiratul ihram itu rukun qauli, rukun perkataan, sebutannya kena betul. Jadi kalau ada papan putih boleh pakai papan putih. Papan putih ada? Tak ada ni tak apa tu. Susah tak apa. Kalau susah tak apa, tak apa. Ustaz minta macam-macam ni. Jadi Ustaz, tuan-tuan bayangkan je. Jadi alif lam sabdu di atas al. Dia bukan o, a. Masuk pada lam di atas la. Nanti masa sebut penuh, lam tu disebut tebal. Tebal macam mana? Sekira-kira penuh mulut menyebutnya. Kemudian hu, ha di depan hu, satu harakat. Dia yang pertama kena tahu sebutan hurufnya betul, makhraj hurufnya tu, tempat keluar huruf, ataupun senang cerita sebutan huruf tu betul. Yang kedua barisnya betul. Yang ketiga harakatnya, panjang pendeknya betul. Itu yang perlu ditekankan lah. Jadi kalau hurufnya salah sebut, dah jadi huruf lain atau bukan huruf yang dikendaki. Kalau barisnya salah, dah boleh berubah makna ataupun tak ada makna. Yang ketiga panjang pendek, kalau salah boleh berubah makna ataupun tak ada makna. Jadi 3 perkara ni kena ambil berat. Baik, alif lam lam sabdu di atas al, a jangan o, lam di atas la, nanti sebutnya tebal, sekira-kira penuh mulut. Ha di depan hu, ha gerak kat situ, kena bezakan dengan ha pedas. Ini ha bulat. Ha bulat, bunyinya hu, keluarnya daripada perut, hu tu kan. Kalau ha pedas tu daripada tekak, ha tu kan. Kenapa ha pedas? Kalau makan pedas, itulah sebutan ha yang sebenarnya. Panggil ha pedas, atau ha terbuka, atau ha ringan, atau ha angin, macam-macam lah nama. Jadi dia bukan ha pedas, bukan ha ringan, bukan ha terbuka, dia ha tertutup, ha bulat. Kalau macam cerita Piramli tu bukan bongo, macam tu. Piramli salah sebut bongo pun ditegur. Ini apatah lagi takbiratul ihram, ya tak? Ada salah satu, ada guru saya share lah video Piramli di interview. Jarang-jarang kita nampak. Biasa kita tengok filem dia je kan. Ini Piramli di interview oleh wartawan. Satu je video kat YouTube ada. Pasal dulu ceritanya wartawan tak suka Piramli. Dah meninggal tu baru disanjung-sanjung. Baik. Jadi dia kata, dia cerita pasal lagu lah. Lagu orang Melayu ni kita kena masukkan, budak-budak muda ni kena masukkan, biasakan lagu-lagu Melayu. Keroncong lah, apa nama, dondang sayang kan. Kalau tidak, nanti lagu daripada luar tu masuk, nanti kita punya lagu dah inilah, apa nama ni, pupus lah. Jadi dia buat banding. Macam juga agama, anak-anak yang belajar tinggi-tinggi luar negara, dia tak akan bertukar agama. Sebab apa? Mak bapak dia dah masukkan agama Islam, ajaran agama Islam dalam dia. Jadi agama mesti diajarkan kepada anak-anak. Bahasa dia tu lah kan, agama mesti diajar kepada anak-anak. Tak? Bagus. Antara nasihat dia lah, dia banding lagu. Dia nak cerita pasal lagu, tapi bandingnya tu agama. Ni mahal tu. Baik. Jadi apa nama ni, ha di depan hu, ha tu ha bulat, jangan hu. Kemudian sebutannya macam tu, kemudian barisnya hu.
panjang pendeknya dia satu harakat, jangan dipanjangkan. Jangan Allahu Akbar, tak boleh. Hu kena pendek, satu harakat. Allahu Akbar. Kemudian alif kaf mati di atas ak, dia huruf kaf. Ada kehnya tu, ak. Hamas. Hamas tu bukan nama tu aja. Itu memang nama dia pun Hamas juga tu kan. Mana menteri yang mana tu, Palestin apa. Tak ingat. Iraq ke apa. Kemudian tapi nama tajwid dia tu Hamas. Kehnya tu ak. Kalau ak tak ada Hamasnya lah. Baik, kemudian dia kaf bukan kof, jangan akok. Kemudian ba di atas ba, ra di depan ru, tapi kita matikan ba, ra mati di atas bar. Ra tu cara sebut yang bagusnya tu bila dimatikan lidah kita tu bar, lidahnya tu patah balik ke atas, dia gulung ke atas bar. Dengan bar gitu aja, bar. Tebal. Jadi Allahu Akbar lebih kurang macam itulah yang sebetulnya. Jangan salah sebut huruf, jangan salah baris, dan jangan panjang pendeknya salah. Contoh yang salah, saya nak buat contoh tapi saya terpaksa potong. Kenapa? Sebab maknanya dah tak baik. Dah banyak kali saya sebut lagi. Allahu dah betul lah. Allahu dah sampai situ dah betul. Akbar tu dia tak sebut akbar, dia sebut aikbar. Kalau dalam kitab Arab disebutkan ikbar, itu salah satu nama darah haid. Salah satu nama darah haid. Darah haid ada banyak nama dia. Jadi alah ustaz tu kan ikbar, saya sebut aik, dah dekat. Yang betulnya ak, kenapa nak disebut aik? Saya ikut orang Arab jangan cerita dia ada yang betul ada yang salah juga, bukannya orang Arab semuanya betul, tidaklah. Masalah Arab semua betul, tidak. Ada juga orang Arab yang tak betul. Sahabat dulu pun sahabat Rasulullah ada juga yang berzina, ada juga yang mencuri, tapi bukanlah maknanya kita kena ikut, tidak. Yang salah jangan ikut. Ada hadis Rasulullah, sahabat-sahabatku seperti bintang-bintang di langit, ikut salah seorang kamu akan berjaya. Ikut dari segi apa? Tauhidnya. Amalannya kalau betul ikut, yang salah jangan ikut. Baik, itu sahabat. Apatah lagi yang bukan sahabat. Jadi apa nama ni, yang salah tetap salah, tak boleh kita jadikan dalil ini orang Arab dia mesti betul, tidak. Jadi sebutan yang betul akbar, dengan ik, ataupun aik, dah dekat-dekat dengan ik. Baik, kemudian itu pada takbiratul ihram. Berapa panjang harakat kita boleh panjangkan? Asalnya kan lam di atas la tu 2 harakat. Allahu Akbar, boleh tak panjang-panjang? Boleh, sepanjang-panjang mat dalam kitab Aqidatul Najin 10, bukan 14, 10. 14 tu dia masuk la ilaha illallah. Jadi la 2, la 2 lagi, ha, kemudian illallah. Lebih macam tu, saya lupa dia punya la ilaha, kalau tak silap lah. La nya tu dengan ilaha tu 14. Jadi buang i, la 2 harakat, ha 4 harakat. Jadi 10 lah, la tu 10. Maknanya sepanjang-panjang mat 10. Jadi boleh kalau nak panjang Allahu Akbar. Kalau nak panjang lah. Lebih tak ada hukum mat lebih daripada 10. Kalau lebih juga tak tahu itu ikut kitab mana, tak tahu. Barangkali ada kitab, barangkali tak ada kitab. Baik. Begitu juga nanti masa takbiratul intiqal, takbiratul intiqalat, takbir berpindah rukun, daripada berdiri kepada rukuk, daripada iktidal kepada sujud, daripada sujud ke duduk antara dua sujud, daripada duduk antara dua sujud pada sujud kedua, daripada sujud kedua kepada rakaat pertama. Biasa yang panjang daripada habis sujud kedua rakaat pertama dan rakaat ketiga kalau sembahyang yang 4 rakaat. Itu apa nama ni, caranya. Bila nak mula takbiratul intiqalat tu, bila nak mula sebut, iaitu bila mula bergerak. Daripada berdiri itu Allahu Akbar, serentak bergerak dengan mula sebut takbiratul intiqalat tu.
Kalau ada orang buat macam ni ustaz, dia gerak dulu, Allahu Akbar, kadang macam tu. Boleh tak ustaz? Boleh tu boleh, dari segi sah tu sah. Awak tak sebut Allahu Akbar pun sah. Tapi kalau imam, tak boleh lah. Imam kena sebut, sebab nanti makmum tak dengar, dia tak boleh ikut. Yang tak nampak, tak boleh ikut. Ada orang buat macam tu, dia gerak dulu baru Allahu Akbar. Boleh tu boleh. Cuma dari segi afdal, bukan yang afdal lah begitu. Ada juga ini lagi yang itu okey lagi lah kalau dia imam. Jadi atas alasan nanti kalau saya serentak Allahu Akbar, makmumnya mendahului ataupun bersamaan, berbarengan, jangan ngomong barengan, serentak. Belum habis bar lagi dia dah bergerak. Jadi tujuan ni macam tu. Itu tak kisahlah, tapi itu bukan yang afdal lah. Habis nanti kalau tak macam mana? Caranya duduk majlis ilmu kita sampaikan. Imam belajar, makmum pun belajar. Imam aja belajar, makmum tak belajar, kecoh juga. Tak? Baik, sami Allahu liman hamidah, serentak juga. Allahu Akbar. Daripada berdiri, daripada i'tidal nak ke sujud tu pun lama juga tu. Ada yang imamnya Allahu Akbar, ada juga macam tu. Tapi secara apa nama ni, sah, memang sah dari segi afdal, bukan itu yang afdal lah. Baik. Kemudian sujud yang terakhir, sujud yang kedua, rakaat pertama ataupun rakaat ketiga, mula bergerak tu, bangun tu Allah, kan ada duduk istirahah tu, duduk sebentar tu. Bukan mula daripada duduk istirahah, tidak, mula daripada bergerak daripada sujud tu, bangun Allahu Akbar. Tu jaga-jagalah, yang sampai lebih 10. Duduk istirahah tu pun tak boleh lama, tak boleh lebih daripada lamanya duduk antara dua sujud. Baik. Takbiratul intiqalas tu tak sama dengan takbiratul ihram. Saya alang-alang sebutannya sama, saya sebutkan sekali lah. Itu masuk bab sunat. Sebab tak sebut takbiratul intiqalas tu sah juga sembahyang. Baik, sambung. Sebutan tu jaga. Susahlah macam ni. Kalau orang baru masuk Islam, kita taklah ajar macam tu sekali kan, ataupun orang yang belum masuk Islam, kita tak terangkan macam tu. Awak dah Islam, memang turunan Islam dan memang dah masuk Islam, maka kita ajarkan supaya apa nama ni, tertib lah, disiplin lah. Baik, rukun yang keempat, membaca Fatihah pada setiap rakaat masa berdiri. Nota kakinya 2 situ. Sandarannya hadis asa solatahu, musi, mim ya, dia pada muka 53 tu ada al-musi'u solatahu tu dan hadis la solata liman lam yaqra mi fatihatil kitab, riwayat Bukhari, Muslim. Artinya lebih kurang, tidak ada sembahyang bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Kitab Bujairimi Iqna juzuk 2 muka surat 16, kitab Arab baik. Jadi baca Fatihah, kecuali makmum masbuk. Makmum masbuk ni makmum yang lambat masuk berjemaah, iaitu yang tak dapat, dia kata yang tak sempat membaca Fatihah pada rakaat yang dia masuk. Tak kira lah rakaat pertama ke, kedua ke, ketiga ke, keempat ke, dia tak sempat baca Fatihah kerana Fatihahnya ditanggung oleh imam. Baik, itu mazhab kita Syafi'i. Mazhab lain ada huraian lah. Baik, huraiannya apa Ustaz? Ini saya sebutkan jugalah sebagai ilmu. Dalam kitab Fiqh ala Madhahibil Arba'ah ada mazhab Maliki kalau tak silap saya, rukun qauli tu Fatihah tu tak disyaratkan, hanya salah satu ayat daripada Al-Quran. Katalah dia baca Alif Lam Mim, itu dah satu ayat Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat pertama. Mazhab Maliki itu sah. Tapi itu
kalau kita tak ada apa-apa masalah apa-apa kan, tak ada tak ada masalah untuk baca Fatihah, bacalah Fatihah. Kecuali kalau kita, ini contohlah andai kata berlaku kita baru pindah contohnya baru pindah tempat baru, maka kita jadi makmum lah. Maka imam ataupun semua makmum yang kat situ baca Fatihahnya tak betul pada hemat kita lah. Sama-sama ada yang ada masalah. Jadi ini kalau aku tak sembahyang berjemaah ni, orang dah tengok, dah fikir lain. Pula kita ada niat nak berdakwah dekat situ kan, ada niat nak menyampaikan ilmu dan sebagainya. Kalau kita buat macam tu, orang dah pandang serong, awak kenapa tak berjemaah dengan saya? Saya tengok awak, saya perhatikan awak aja. Awal mula-mula awak pindah tu, saya tengok tak berjemaah ni. Itu dah masalah. Ya tak? Baik, sebab tu dakwah tu fardu kifayah, maknanya tak semua orang yang wajib buat dakwah tu yang ada ilmu. Jadi bila dia ada ilmu, dia tak dapat mengamalkan mazhab Syafi'i, dia boleh berpegang pada mazhab yang selain Syafi'i. Dengan syarat dia ada ilmu, dia tahu kan. Jadi kalau kerana keadaan macam tu, ada jalan untuk dia teruskan dakwah dia itulah kan. Baik, sambung. Bismillahirrahmanirrahim, satu ayat daripada Fatihah. Mazhab kita Syafi'i, bismillah tu sampai akhir itu adalah sebahagian daripada Fatihah. Tidak sempurna Fatihah dengan tiada Bismillahirrahmanirrahim di sisi mazhab Syafi'i. Baik, dikata nota kakinya 3 situ. Di sisi setengah-setengah mazhab yang lain mengira Bismillah itu bukan satu ayat Fatihah. Maknanya ada mazhab lain baca Bismillah tu cuma sunat sahaja. Walau macam mana sekalipun, di sisi mereka membaca Fatihah itu wajib dan sah sembahyang. Walau macam mana pun di sisi mereka membaca Fatihah itu wajib, Fatihah wajib daripada Alhamdulillah sampai waladdallin, dan sah sembahyang mereka itu. Dari itu sah kita berimamkan mereka itu. Tentang Bismillah mereka tanggung, dan lagi di sisi mereka itu sunat membaca Bismillahirrahmanirrahim perlahan-lahan sebelum menyebut Alhamdulillah kerana meraihkan khilaf. Walaupun pada mazhab yang lain mengatakan bahawa Bismillah itu bukan sebahagian Fatihah, tapi sunat juga dibaca pada mazhab mereka. Kalau mereka tak baca, sah juga sembahyang mereka, sebab pada mazhab mereka Bismillah itu hanya sunat dibaca. Yang wajib cuma Fatihah daripada Alhamdulillah sampai waladdallin. Itu sebab kalau pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, yang mana masyhur dekat situ kerajaannya ialah kerajaan Wahabi, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ramai yang mempersoalkan imamnya bagaimana. Saya tak pernah pergi, tapi guru saya, kawan-kawan yang lain, tuan-tuan pun mungkin ada yang pernah pergi. Pernah didengar dekat telinga imam ada baca Bismillah perlahan. Perlahan. Jadi dekat situ kita boleh bersangka baik. Imam-imam dekat situ Ahlus Sunnah wal Jamaah dan bermazhab yang selain Syafi'i lah. Ya, Mali saya tak ingat mazhab mana tu Itu kena semak kitab Fiqh ala Madzahibil Arba'ah. Baik. Jadi kita mazhab Syafi'i, Bismillah tu pun kena baca betul lah. Mazhab kita Bismillah tu satu bacaan daripada Fatihah, maka semak bacaan kita. Jangan base. Jangan best tu lain. Best tak cerita tu, itu best ngono. Bis. Kadang base disebut Bismillah, dia meleweh. Tu bacaan meleweh. Bismillah. Saya pun tak nak buat contohkan. Pasal tak elok lah. Sebab ada berkaitan dengan nama Allah tu kan. Bismi tak mau. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Basin mati di bawah bis. Kemudian mim, alif, lam sabdu di bawah mil. Lam di atas la. Ha tu sekali lagi ha bulat. Ha bulat. Bismillahir. Ha alif lam ra sabdu di bawah hir.
Jangan hi. Dia sabdu dengan ra, kena sambung hir. Sebelum tu bismillah, la tu lam di atas la, bukan lam ha sabdu di atas lah. Jangan bismillahirrahman, salah. Itu yang saya boleh sampaikanlah. Pengalaman hidup saya 35 tahun ni pernah dengar lah bismillahirrahman. Jadi dekat situ dah tambah sabdu pada ha, salah. Bismillah la, bismillah hir tu yang ada sabdu dengan ra, hir. Kemudian ha mati di atas rah. Ha dekat situ ha pedas, ha terbuka, ha ringan. Jangan rah, itu ha bulat, salah. Rahma. Kemudian ma, mim di atas ma baris 2. Bukan baris 2, minta maaf. Apa? Mat. 2 harakat. Baris 2 pula. Baris 2 tu tanwin, Mim di atas ma 2 harakat. Ma bukan man, bukan mim nun sabdu, bukan. Jadi jangan baca bismillahirrahmanirrahim, tak mau. Irrahma. Kemudian nirrahim, nun alif lam ra sabdu di bawah nir. Jangan ni. Bismillahirrahmanirrahim, tak mau. Kemarin yang saya cerita ada 3 orang dewasa ngaji dengan saya tu kan. Dewasa tak dewasa juga, dah warga emas dah. Bukan dewasa lagi dah. Warga emas dah 60 lebih tahun. Kalau peringkat saya kira nenek lah. Jadi bukan nenek, peringkat mak-mak lah. Mak saya 65 kan. Jadi dia umur lebih kurang 60 lebih. Mula-mula nak belajar tu bismillah aja habis setengah jam. Seorang satu jam setengah aja, seorang satu setengah jam. Betulkan bismillah tu kan, dia dah biasa salah, jadi nak dibetulkan lambat sikit lah, tapi boleh. Boleh dibetulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ra di atas ra, ha ya mati di bawah hi, mim di bawah mim, tapi kita matikan jadi mat apa nama tu, mat lin kalau tak silap. Jadi him, ha sekali lagi, ha pedas atau ha nipis atau ha ringan. Itu kena jaga-jaga. Ha hi hu, ha hi hu. Dia beza, ada beza. Kena latih lah. Latih. Menyanyi aja kena berlatih, tak? Malam menyanyi karaoke pun berlatih juga. Ini nak sembahyang apatah lagi, tak? Sebutan yang betul dapat pahala, sebutan yang salah kalau dalam belajar pun dapat pahala. Tapi kalau sebutan salah, tak belajar-belajar, dosa. Dosa. Baik. Nak dapat pahala senang, kita belajar salah pun dapat pahala. Syaratnya kita nak belajar, rendahkan dirilah. Kalau yang pandai-pandai mengajar tu umur kita lebih muda, ya terima. Tak? Yang penting yang disampaikan tu betul. Baik. Apa lagi yang bismillah yang saya ingat itulah bismillahirrahmanirrahim. Panjang pendek pun kena hati-hati. Bis 1, mil 1, la 2, hir 1 lah, rah 1, ma 2, nir 1, ra 1, him 4 atau 4, 5 atau 6 kan. Jadi jangan yang pendek jangan dipanjangkan, yang panjang jangan dipendekkan. Kalau nak baca laju, bismillahirrahmanirrahim. Kalau nak baca perlahan, bismillahirrahmanirrahim. Kan? Ikutlah. Jangan depan panjang belakang pendek. Ataupun depan pendek belakang panjang. Baik, satu ayat daripada Fatihah. Tidak sempurna Fatihah tiada bismillah. Di sisi mazhab Syafi'i. Jadi mazhab kita bismillah ni satu ayat daripada Fatihah. Kalau salah bismillah, habislah Fatihah kita, tak sah. Bila tak sah Fatihah, tak sahlah sembahyang. Jadi kena belajarlah. Wajib dipelihara dan dijaga segala huruf Fatihah itu. Hurufnya kena betul, baris kena betul, panjang pendek betul. Dan segala tasydidnya, sabdunya. Sabdu pun kena betul, barislah tu kan. Semuanya hendaklah dibaca dengan betul. Satu huruf pun tak boleh tinggal. Tak boleh tinggal, tak boleh salah. Tak boleh salah, dia sama. Dan tak boleh ditinggalkan dan ditukarkan dengan huruf yang lain.
bismillah pun kalau meleweh jadi him. Rahim, him, hi, ha di bawah hi. Kenapa jadi him? Tak baca kan? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau jadi murid saya memang kena sepak. Kalau dia macam meleweh, macam ngada-ngada, macam malas lah. Kan nak sebut him tu kan kena tenaga sikit. Adalah sikit tenaga him tu kan. Malas him tu. Itu memang minta ditampuk. Baik. Jangan diselang antara ayat-ayat atau kalimah-kalimahnya dengan bacaan yang lain. Seperti mengucap alhamdulillah ketika lepas bersin, kecuali bacaan yang bersangkut paut dengan maslahat sembahyang seperti menyebut amin. Itu dibenarkan kerana bacaan imamnya menyebut amin. Hendaklah dibaca dengan berturut-turut. Fatihahnya baca turut, jangan selang dengan diam yang lama, melainkan kerana bernafas. Jadi apa nama ni, alhamdulillahi rabbil alamin kan, saya tak boleh tulis, tuan-tuan bayangkan alhamdu, alif lam al, ham itu ha pedas, ha nipis, kena jaga, bezakan ha pedas tu, alham du, dal kat situ dal apa nama ni, alhamdu lillahi rabbil alamin, lillahi hi dekat situ ha bulat. Ha pedas dengan ha bulat ni memang saya akan sebut sentiasa. Pasal apa? Memang orang apa nama tak ambil, kalau yang tak ambil berat memang sama bunyinya. Daripada mula Fatihah sampai habis memang sama je lah bunyinya. Ha pedas pun macam tu, ha bulat pun macam tu bunyinya. Kena bezakan. Susah lah Ustaz, belajarlah. Dulu masa belum belajar naik kereta susah tak? Susah juga kan? Susah toh. Belajar lama-lama pandai. Ada yang belajar bawa kereta bapak sendiri. Masing-masing punya pengalaman lah kan. Bapak saya semua ni bawa tak apalah belajar, bawa lah kan. Tapi kawasan lapang lah, kawasan sempit habis langgar semua. Baik, jadi belajar. Apa lagi alasan tak nak belajar? Lidah keras. Guru saya cakap, kalau betul lidah keras, ambil pisau potong lidah. Kalau betul keras, tak putus insya-Allah. Luka pun tidak. Dia punya bahasa tu mendalam betul, pedas tu. Sama juga macam apa yang berapa murid dewasa yang belajar ngaji dengan saya, yang seorang Jawa, memang Jawa asal Indonesia, Jawa betul. Yang bismillah itu memang tebal. Itu nak dinipiskan tu. Yang kedua Terengganu, memang Terengganu, asal Terengganu, makan ikan. Jalan-jalan makan ikan. Tak? Memang asal Terengganu. Yang seorang Jawa Malaysia, itu okey sikitlah. Tiga dara pingitan ni. Ini tiga nenek dia. Tapi nak belajar dengan saya, tapi seminggu sekali lah. Masing-masing pun berniaga, busy kan. Saya pun tak ada banyak orang selapang, seminggu sekali. Tapi maknanya nak belajar satu, kemudian boleh dibetulkan. Boleh dibetulkan. Jangan bagi alasan apa-apa. Kita tengah belajar tu, walaupun seminggu sekali, dia tengah belajar juga. Walaupun seminggu sekali. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun lah yang salah-salah tu, tengah belajar. Baik. Macam apa, nak ambil lesen kan, orang tengah belajar, macam-macam dalam tu, langgar apa-apa semua, dimaafkan. Tapi kalau langgar teruk mungkin ada klaim lain lah kan. Selagi belum habis, yang kena tolak markah tu kalau masa JPJ tu ujian. Itu tak bagi signal, habis terus, bukan tolak markah. Signal wajib tu Baik. Pasal apa? Banyak orang aksiden tak bagi signal punya pasal. Antaranya saya jadi mangsa. Orang nak belok tak bagi signal, saya nak motong, pap, kena tak? Sambung je lah, patah kaki. Baik. Jadi jaga. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ain, jangan alif. Ain dengan alif beza. Dia ada 6 huruf tu yang hampir sama. Alif, ain hampir sama. Ha pedas ataupun ha terbuka, ha bulat, ha tu kan, ha. Alif ha, ain ha, ghin ha. Itu je lah, dua lebih kurang. Itu je lah yang biasanya tersalah tu. Alif,
Zal dengan zai. Ya tak? Zal tu lidah kita keluar sikit. Zal. 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 Lidah keluar sikit. Kalau zai, lidah kat dalam. Zai. Lagu zai tu kan, lidah kat dalam. Kalau zal lidah keluar sikit. Tak payah keluar banyak, tak jadi. Zal sikit je. Begitu juga sa dengan sin tu kan. Sa si su keluar sikit. Dia ada 3 huruf yang lidah keluar sikit. Sa, kemudian zal, kemudian za. 3 huruf ni keluar sikit lidah tu. Sa si su, kemudian zal, za zi zu, kemudian za zi zu. 3 huruf. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Jangan alamin, lepas tu min, jangan min. Ya tak? Itu apa, main entrance tu lain bahasa Inggeris. Min. Ar-Rahmanir-Rahim. Sekali lagi, ma, jangan man. Ar-Rahmanir-Rahim. Ha pedas. Ar-Rahmanir-Rahim. Ha pedas lagi. Him, jangan him. Kemudian panjang pendek. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Huruf dal tu sebetulnya cara sebutan dia, dal lidah kita dekat belakang gusi gigi atas. Lidah kita dekat belakang gusi atas. Dal. Itu sebutan dal tu. Kita sebut dal, lidahnya kat bawah aja, dal. Dia apa, lidah kat langit-langit, dal kan. Dia dekat gusi depan, gusi belakang gigi atas, dal. Maliki yaumiddin, tapi tak jauh beza lah langit dengan apa nama, gusi gigi atas tu kan. Maliki yaumiddin. Iya, alif ya, sabdu di bawah i, ada tekanan, ditekan, ada sabdu. Kalau iya sahaja, tak ada sabdu. Tak ada sabdu, maknanya berubah ataupun tak ada makna. Tuan-tuan boleh juga kalau nak boleh search kat YouTube pun ada banyak ustaz-ustaz yang membetulkan daripada Malaysia, Indonesia, yang memperbaiki, menyebutkan kesalahan-kesalahan biasa Fatihah tu kan. Kalau tak nak dengan saya, Allah tak nak lah Ustaz Aidil, malah tak. Contoh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kena ditekan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. In, jangan in. Ihdinas, alif ha mati di bawah ih, jangan itu terperanjat. Kenapa ni? Itu terperanjat. Jangan kadang-kadang tak perasan, kita baca sendiri, baca dah betul lah, orang lain yang perasan, jadi minta orang lain dengarkan. Kalau tak nak orang lain, kita rakam sendiri, lepas tu kita sendiri dengar. Sekarang handset semua boleh rakam kan. Handset rakam, baca Fatihah kan, dengar balik, ya Allah, macam ni bacaan Fatihah aku. Kalau baik alhamdulillah, ya tak? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Panjang pendek tu kena ikutlah, yang satu harakat, jangan jadikan 2. Kalau nak baca perlahan, semua kena perlahan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Synchronize semua daripada awal sampai akhir. Jangan depan panjang, belakang pendek, ataupun depan lambat, belakang cepat, atau depan cepat, belakang lambat. Tak mau, kena synchronize, serata. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas, dah sampai ihdinas tadi ya. Ihdinas nun, alif, lam, sad, sabdu di atas nas. Dia huruf sad, bukan sin. Huruf sad tebal, sad, so, si, su. Dia macam bersiul, muncung. So, si, su, so, si, su. Sin kan lain, sa, si, su, macam senyum, sa, si, su kan lain, tebal, macam bersiul. So, si, su, siulannya tu memang kena bunyi. Jadi ihdinas sira, sira. Kalau ihdinas sira macam tak bersiul. Tapi jangan bersiul betul. Itu lain. Bersiul betul itu batal semayang. Ustaz kata bersiul bunyi macam bersiul lah. Bersiul. Tak, ni kadang
lurus bendul pun dia juga budak, bapak budak tak lah, insyaAllah. Nas, sad tebal. Ihdinas siratal, ta, jangan ta, siratal tak boleh, ta, ta. Siratal ladzina an'am, an alif terang, an, jangan an, dia beza. Masa yang 3 orang murid dewasa tu pun itu nak diajar tu payah juga, tapi saya sebut, dia nak sebut an tu, dia dah, nun tu kan berdengung, nun tu bila alif masuk nun dia berdengung sama alifnya, dah macam pasir berdengung. Jadi saya suruh latih dulu, an, baru boleh sebut an. Kalau so an ya, an, ain jadinya, nun tu dah memang dengung, alifnya tu jadi ain, dengung sama. An sama. nak tampar dah dewasa, perempuan pula kan. Jadi sebut banyak kali, an, baru boleh. Tak apalah kan. Kemudian ain mim mati di atas itu memang dengunglah jangan pula. Itu jadi alif, an'amta alaihim, lepas tu ain jangan jadi alif, an'amta alaihim, him dekat situ habulat. Kena teliti satu-satu. Ni saya ringkas saja, ni tak panjang sangat, ni kira ringkas lalu gitu aja. Dia yang bagusnya seorang-seorang. Kalau seorang-seorang tahu tadi saya tak datang kuliah, Ustaz. Tak adalah, itu biasalah kelas tajwid kan memang macam tu kan. Mula-mula je 30 orang. Dia macam 10 budak hitam. Seorang balik kampung lah, seorang itu ada hal lah, ni tiba-tiba ada hal jadinya. Pasal apa? Dia seorang-seorang. Dulu maji memang kena macam tu, yang kena seorang-seorang. Tak seorang-seorang, makin pukul rata je ikut, nanti tak tahu siapa betul salah. Bacaan masing-masing tu kualitinya tak tahu betul salah. Nak suruh sendiri betulkan je, jadi betul aja semua nanti kan. Baik. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil ghin, jangan wairil, itu jadi wow. Dah macam wiring pula. Ghairil, masuk isyak dah. Tak habis lagi Fatihah, tak apalah. Ghairil, jangan ghairil magdu. Ghin tu dia tak ada qalqalah, tak perlu magh. Dia tak ada qalqalah, kena tahan. Susah lah Ustaz nak magh, dia akan bunyi ge juga, tahan. Kencing boleh tahan, berak boleh tahan, ni takkan boleh tahan. Cuba mag. Dia jangan sampai ge lah. Magdu, dot, huruf dot, lidah kat tepi. Magdu, jangan sama dengan dal. Magdu bi alaihim, ain jangan alif, ha bulat, alaihim. Walau dallin, huruf dot sekali lagi, lidah kat tepi, lin, jangan lin. Itulah lebih kurangnya bacaan Fatihah. Kita semak secara ringkas. Jadi masing-masing semaklah. Kalau betul alhamdulillah, kalau tak betul kita baiki. Cukuplah kadar ni, tak masuk banyak sangat. Mudah-mudahan apa yang kita baca bersama jadi manfaat untuk saya dan tuan-tuan. Pak kita amalkan dan sampaikan. Ingat, bacaan sembahyang yang pertama hurufnya sebut betul, barisnya betul, kemudian harakatnya betul. Allahu a'lam bissawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.